Pagi ini kita akan ke Sungai Pendas. Untuk ke Sungai Pendas, kita akan melalui Selat Berau atau juga dipanggil Selat Johor. Perjalanan kita ke Sungai Pendas dengan menaiki bot mengambil masa lebih kurang 45 minit. Di sebelah kiri kita ialah Dangabe dan Country Garden Dangabe. Sekarang kita berada di Selat Johor. Di sebelah kiri kita ialah tanah daratan Pulau Singapura, manakala di sebelah kanan ialah tanah daratan negeri Johor. Di hadapan kita terdapat sebuah pulau kecil yang dipanggil Pulau Serimbun, dan bagi orang Seletar memanggilnya Pulau Setajam. Pulau tersebut merupakan milik kerajaan Singapura. Yeah. Đập nó gì? Jaring ke apa? Oh, jaring udang. Dah angkat belum? Jaring? Oh, baru tahu. Ni air nak pasang ni kan? Okey, Dam. Bye. Menyentuh mengenai kehidupan orang Seletar, pada masa dahulu secara umumnya, orang Seletar ialah orang yang suka berhanyut hidup dalam sampan atau mereka memanggilnya pauk, berkelana dari satu muara ke satu muara sungai, teluk ataupun suak bakau di pesisir Selat Berau dan sebelah utara Pulau Singapura. Mengenai keunikan orang Seletar, pada masa dahulu, ialah mereka tinggal sepanjang masa di dalam sampan Pekajang. Di dalam sampan Pekajang inilah mereka membentuk kehidupan berkeluarga secara berkumpulan. Hampir keseluruhan etnik orang Seletar, pekerjaan mereka ialah sebagai nelayan tradisional di Selat Johor. Pekerjaan hidup sebagai nelayan masih diwarisi dari zaman nenek moyang mereka sehingga kini. Dari Puteri Harbour, kita boleh menaiki feri ke Tanjung Balai Pulau Karimun, ke Batam dan Tanjung Pinang di Kepulauan Riau. Kita telah pun sampai di Kuala Sungai Pendas. Seterusnya, kita akan menghulu sungai ini.
Inilah keadaan dan suasana di Sungai Pendas. Suasananya agak tenang. Di kuala Sungai Pendas terdapat sebuah pangkalan nelayan dan pasar pagi yang menjual ikan segar. Suatu masa dahulu, di tebing kuala Sungai Pendas, terdapat sebuah kampung nelayan, iaitu Kampung Pendas Laut. Namun kampung ini telah dipindahkan ke lokasi baru, tidak jauh daripada kampung asal mereka, iaitu Kampung Pendas Baru. Dari Kuala, kita meneruskan perjalanan menghulu Sungai Pendas. Secara keseluruhannya, kanan dan kiri Sungai Pendas adalah kawasan hutan paya bakau. Sebahagian besar kawasan ini mempunyai kecerunan 0 hingga 15 darjah. Topografi di kanan dan kiri Sungai Pendas adalah tanah rendah yang merupakan kawasan paya bakau. Paras tertinggi yang dicatatkan adalah 12 meter dan 19 meter yang masing-masing terletak di bahagian selatan dan timur Sungai Pendas. Pada ketika air pasang, hampir keseluruhan kanan dan kiri Sungai Pendas berada di bawah paras laut. Sebagaimana kita sedia maklum, di kedua-dua belah Sungai Pendas akan dibangunkan oleh pemaju. Di bahagian utara Sungai Pendas, iaitu PTD 75802, di bahagian selatan Sungai Pendas, iaitu PTD 2398. Kedua-dua kawasan yang bakal dibangunkan seluas 436.68 hektar. Dengan komponen pembangunan adalah berorientasikan kediaman, pusat perdagangan dan perkhidmatan bertaraf antarabangsa dengan bertemakan Nature's Capital City. Keadaan ini berdasarkan kepada tempat cadangan yang kaya dengan alam semula jadi, dengan ciri-ciri pesisir sungai, tumbuhan paya bakau, flora dan fauna. Pembangunan juga
telah mengambil pendekatan konservasi hijau untuk mengekalkan dan meningkatkan ekosistem semula jadi bagi menghasilkan faedah ekonomi dan sosial bagi jangka masa panjang. Ekologi secara amnya adalah hubungan penting antara tumbuhan, haiwan dan dunia di sekitarnya. Adalah diharapkan dengan terlaksananya pembangunan di kedua-dua belah Sungai Pendas, ianya tidak terlalu menjejaskan ekologi di kawasan tersebut. Sebagaimana kita sedia maklum, di peringkat awal kerja-kerja pembangunan, ia bakal mengorbankan hutan paya bakau yang agak luas. Bukan sahaja penebangan bakau, malah bakal adanya kerja-kerja penambakan tanah untuk mendapatkan platform label yang bersesuaian dengan pembangunan yang akan dilaksanakan. Sekiranya tiada kesungguhan usaha kawalan, pemantauan dan pencegahan, sudah tentu ia memudahkan berlakunya pencemaran di Sungai Pendas. Lebih-lebih lagi, bila berlakunya musim hujan yang berpanjangan, sudah pasti akan terjadinya hakisan tanah yang mengalir ke sungai dan seterusnya dimendapkan ke dalam Sungai Pendas. Seperti apa yang sudah berlaku di beberapa batang sungai di Johor yang dikategorikan sebagai sungai tercemar, seharusnya menjadi tauladan dan pengajaran agar ianya tidak berlaku di Sungai Pendas. Ekologi dan kepelbagaian biologi terutama hidupan akuatik sewajarnya diberi perlindungan agar tidak mengalami kepupusan. Oleh itu, hargailah sungai dan jagalah sungai. Semoga pembangunan yang dilaksanakan tidak memberi kesan yang negatif kepada alam sekitar dan bersesuaian dengan slogan Nature's Capital City.